أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan mengetahui dengan yakin bahawa keterangan-keterangan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu mengenai kiamat dan lain-lainnya itulah yang benar, serta yang memimpin ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi amat terpuji. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan orang-orang yang ada ilmu, yang tuhawi ilmu kepada dia, mengetahui dengan yakin, tahu dengan yakin bahawa keterangan-keterangan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadamu, yakni dari Tuhanmu, benar Allah Ta'ala royak daripada Quran, daripada kiamat, berkenaan dengan kiamat dan lain-lain daripada kiamat, ha akhirat, ha syurga, ha neraka. Orang yang ada ilmu, orang yang mengaji, yang faham tu, dia tahulah dengan yakin itulah yang benar daripada Allah Ta'ala.
Nah, tak serupa dengan fok-fok hak kufur dengan Allah Ta'ala kemarin. Nah, dalam ayat hak 3 kemarin, dia kata kiamat no. Bila nak datang kiamat? Nah, bila nak datang? Kerana dia tak ada ilmu pengetahuan berkenaan dengan pegangnya dengan akidah dengan hari akhirat. Dia kata ikut sir itu, ikut tubik mulut itulah. Tapi Allah Ta'ala kata orang-orang yang diberi ilmu, orang yang mengaji, orang yang faham, yang ada ilmu tu, dia tahulah dengan yakin bahawa keterangan-keterangan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadamu, yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu mengenai kiamat dan lainnya, hak kiamat, hak syurga, hak neraka, hak mari daripada Allah. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itulah, nah, dia tahu dengan yakin bahawa semua tu yang benar. Inilah hak sebenar. Bening kita nak tahu satu, nak yakin satu-satu perkara tu kena melalui ilmu. Kalau bawa tiru orang, bawa duk turut orang kata tu tak jadi. Kita sendiri pun sepatutlah itu. Bukan kata orang lain, kita sendiri pun kalau kita tak tahu tu kata subah perkara. Tak nampak. Hak Nabi royak tak nampak, hak Tuhan royak ke apa tu dia tak nampak. Tapi bila kita ada ilmu pengetahuan, kita mengaji, kita dengar molek, maka situlah kita boleh yakin dengan keterangan-keterangan yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mengaji, sah nak yakinlah, sah nak katalah dia tu yakin ke apa, dia tak nampak. Teman-teman mulut dia kata, oh, sungguh yakin, tapi dalam hati itu dia tak nampak. Kerana orang yang mempunyai pengetahuan sahajalah, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan sahajalah yang boleh yakin dengan keterangan-keterangan, pegangan-pegangan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama ada hal kiamat, hal lain daripada kiamat pun banyak lagi. Alam barzah dalam kubur, nah, hal pada mahsyar, hal syurga, hal neraka, hal hisab. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, dia tak boleh yakinlah dengan benda lah. Kerana orang yang ada ilmu pengetahuan sahajalah yang boleh yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadamu, wahai Muhammad, berkenaan hal kiamat dan lain-lain daripada kiamat. Kalau gitu kita kena mengaji, kita kena tahu, belajar hingga siapa. Nah, bila-bila apa? Dah hingga siapa kita bertemu dengan keyakinan, temu dengan yakin apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bini orang tak tahu duk kata gitu, kata gini tu, oh tu kita tak boleh duk soncai apalah. Kerana dia tak tahu, dia tak yakin. Dengan sebab kita mengaji inilah kita boleh tahu hak sungguh. Itulah yang benar. Nah, boleh tahulah kata benda ni itu benar. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan menghidayah ia, nah, Allah Subhanahu wa taala, dan memimpinlah ia Allah Subhanahu wa taala ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah yang maha kuasa, al-hamid, lagi yang amat terpuji. Nah, bila dia tahu dah, dia yakin dah, maka dengan tahu dan yakin inilah Tuhan akan pimpin dia ke jalan Allah. Dia rasa
Gapo berasa nak turut selalu jalan Allah Taala. Dia ada ilmu, dia yakin. Kalau ada ilmu saja tak yakin, tak sewa amal lagi, tak se dapat hidayah, tak terima hidayah daripada Allah Taala lagi. Tapi nak boleh yakin kena ada ilmu. Bila ada ilmu, dia yakinlah dengan ajaran Allah Taala, ajaran Rasulullah. Dan bila dia yakin dengan ajaran Allah Taala, ajaran Rasulullah, maka situlah dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak boleh hidayah kena yakin. Nak boleh yakin kena ada ilmu. Nak ada ilmu kena mengaji. Salah atau gitulah. Nah, kalau tak mengaji nak sarahlah dia tak yakin, dia tak betul tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mana gapo serta yang memimpin ke jalan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Al-Aziz yang Maha Kuasa. Ya, yang Maha menang, boleh buat belaka. Al-Aziz ni mana dia boleh buat belaka, tak ada sutuk siapa dan tak ada halangi mana-mana pun. Maka orang ni sahajalah yang dapat yakin dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bini mujurlah kita boleh duk mengaji. Nah, kalau siapa mengaji banyak, tahu banyak, maka yakin dia pun banyak. Dan takut pada Tuhan, dapat hidayah daripada Tuhan pun banyaklah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ada orang yang paling takut kepada Allah daripada hamba-Nya ialah orang tahu-tahu. Ulama, nah, iaitulah orang yang tahu. Orang tahu ni kau dia takut pada Tuhan. Ni mana hidayah. Nah, hidayah tu dia rasa takut Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Taala perintah, dia tak gapo, dia tak buat main-main lah. Nah, kerana dia takut pada Allah Taala. Nak takut pada Allah Taala, kena ada ilmu pengetahuan. Nah, maka benda yang hak dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu dari hakimat, daripada hisab, balasai orang buat baik, nah, balasai baik, orang buat jahat, balasai jahat, semua tu yang bersangkut paut dengan gapo? Dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang kafir tu, dia manakala gapo? Dia boleh tengok eksok nu baru dia berasa cerak dengan ajaran Allah Taala. Kerana dia tak ada ilmu. Kita ni orang mukmin ni, kita duk mengaji, duk belajar, duk dengar, duk Quran, dengar hadis gapo, kita bertambah yakin demi sehari kau yakin kita dengan Allah Taala. Tapi orang kafir, orang yang ingkar Allah Taala, orang tak beriman Allah Taala, bila dia nak boleh tahu yakin itu, nak yakin dengan ajaran Allah, ya itulah manakala dia tengok esok. Nah, dia tengok esok bahawa dia boleh tahu kata ni adalah benda yang sebenar. Tapi orang mukmin ni dia duk belajar, dia duk gapo tu, dia boleh tahu dah. Maka pada ketika itu dia mengakulah bahawa orang kafir manakala dia tengok azab Allah Taala esok, dia tahulah kata ini adalah benda yang sebenar daripada Tuhan kami. Benda yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu tahu ni adalah benda penting sangat pada kita. Jangan kita buat main-main lah. Orang yang Tuhan wi ilmu tu, wi kebajikan banyaklah kepada dia. Dan Tuhan nak wi ilmu kepada seorang itu mengikut kerana Allah SWT. Dan Tuhan nak wi ilmu, dia berasa nak mengaji, berasa apa, mengikut kerana Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala wi ilmu kepada dia, berarti Allah Ta'ala wi kebaikan banyaklah kepada dia. Nah, habis ini
gapo nak boleh yakin dengan ajaran Allah Taala, daripada hukum Allah Taala, mari daripada Allah Taala, ialah kena melalui ilmu. Dan di situlah dia dapat hidayah pada jalan Allah Al-Aziz. Nah, yang Maha Kuasa, Al-Hamid, lagi yang amat terpuji. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziktum kulla mumazzik innakum lafi khalqin jadid. Dan orang-orang yang kafir pula berkata, ni nak Allah Taala cerita hak orang kafir lagi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap ajaran daripada Allah Taala. Dan orang-orang kafir pula berkata, kemarin dia kata tak berlaku kiamat dah. Nah dia kata kena kemarin, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-saah. Dan berkatalah oleh orang-orang kafir, tidak datanglah akan kami oleh kiamat. Ni satu perkataan dia. Dari sini dia kata pula, wa qala allazina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu pula berkata. Kata sini sesama sendiri secara mengejek-ngejek, menganjing pada ajaran Nabi kita, ajaran Al-Quran, ajaran Allah Ta'ala. Dia kata kena, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum, maukah kami nak tunjuk kepada kamu seorang laki-laki yang memberitakan kepada kamu. Berita kata kena, idza muzziktum. Nah, yang memberitakan kepada kamu bahawa apabila kamu dihancurkan sehancur-hancurnya, yakni sudah mati, idza muzziktum kulla mumazzik, apabila dihancurkan kamu sehabis-habis hancur, yakni apabila mati, innakum lafi khalqin jadid, sesungguhnya kamu akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru. Puak-puak kafir tu tanda dia ingkar hari kiamat, ingkar bangkit tu. Dia duk kecek sama dia. Dia kata, "Mung nak tengok dak? Nak kenal ke dak? Orang hodok royak kepada kamu apabila mati, hancur dah, hidup semula pula." Mu nak kenal orang tu? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nak kenal tak? Duduk sama dia, nak tengok dah puak orang hok royak atau bila mati dah bangkit semula. Mu nak kenal tu rupa ada kamu, awalnya ngapa kau? Seolah kata dia ingkar tu siapa tengok tu. Sama-sama dia tu nak mengejek pada Nabi Muhammad. Nak kenal ada orang yang duk kecek kata bila mati dah hidup semula. Ada. Tuhan cerita hak orang kafir duk mengejek-ngejek pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dia tu duk kecek pula. Wa qala allazina kafaru, dan berkatalah oleh orang-orang kafir sebagai mengejek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai menganjing wak seno-seno dengan ajaran ha bangkit, ha kiamat. Dia kata kena, hal nadullukum ala rajulin, adakah, maukah kami nak tunjukkan kepada kamu di atas seorang laki-laki. Maksud seorang laki-laki itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu nak tengok dak orang yang duk kecek berkenaan dengan bangkit. Orang laki-laki mana? Yunabbi'ukum, yang memberitahu kepada kamu, yang memberi berita kepada kamu. Yunabbi'ukum, yang wi khabar kepada kamu. Wi khabar tu mana? Idza muzziktum kulla mumazzik,
apabila dimatikan kamu, dihancurkan kamu, sehancur-hancurnya. Kerana orang mati itu dah lama dia hancur. Laki-laki itu kata kena, innakum lafi khalqin, jadi sesungguhnya kamu akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru. Nak tengok tak orang tu? Nak kenal tak? Ibu orang ada buat berita kata, bila mati dah kena hidup kembali. Niha orang kafir terhadap Nabi Muhammad sebagai nak mengingkarkan berkenaan dengan kiamat. Serupa dengan masa mana-mana pun dia menganyi, mana kenal mana dia tu. Tu ada kecek tu. Tu pakarlah tu, pakarlah ni. Serupa tu. Ada. Maka Tuhan cerita orang kafir tu balas tu lah. Dia ingkar kiamat, ingkar hisab, ingkar berlakunya bangkit pada hari akhirat. Balas ni lah dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aftara 'ala Allahi kadhiba. Adakah ia berdusta terhadap Allah? Ambihi jinnah, ataupun ia kena penyakit gila. Tak cuk lagi katanya tu. Nah, tak sudah lagi dia kata, bila mati hancur, nak hidup semula, tak ada kamu. Mu nak kena ada orang hidup kecek lah tu. Tak. Kalau nak kena, mari seolah kata. Nah, iaitulah maksud demonya ialah Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dia tambah kata, aftara 'ala Allahi kadhiba. Adakah ia ni sebagai pendusta terhadap Allah? Ambihi jannatun, ataupun dia kena penyakit gila. Boleh jadi dia ni dah bohong. Aftara 'ala Allah, iftara 'ala Allah ni mana bohong lah. Dia dah ayat atau bakit tu bohong cerak. Dia tak tahu, dia kata begitu. Orang dia tak tahu. Soalnya ayat kena-kena. Nah, dia bakit bohong. Ataupun dia kata dia dah ayat berkenaan dengan bakit lepas dah mati tu. Boleh jadi dia bohong. Ataupun dia duk kecek belah tu kerana dia gila. Ni yang kita duk dengar kata orang kafir tu duk kata Nabi Muhammad gila-gila ni malah ni. Berat tak berat. Nah, kita orang kata tak puk tu nak murih dah dah. Tak puk hingga dah gila dah. Tak puk tu boleh makan kau keras-keras apa. Gila ni tu lah. Kita orang kata tak puk tu nak murih. Orang kata bodoh nak murih. Orang kata dia tu baik tu jebah-jebah tu kita tak boleh duduk dah. Pada Nabi Muhammad ni siapa kata? Jinnah, gila. Dusta, bahang, gila. Dia kecek Nabi Muhammad ni kita percaya, kita orang mukmin ni, dia benar apa saja dia cerita tu tak ada dusta lah sikit pun. Tapi buat dia kata dusta, bahang. Nah, ada juga setengah orang yang tak ada kata bahang tapi tak harap. Kalau Nabi Muhammad kata tu, Nabi Muhammad royak tu tak apa harap mana, tak apa yakin. Sumpah tolak tu. Tak harap dengan kata bahang tu dia sifat lek Nabi Muhammad tu. Tapi lek kita tak harap sumpah tolak. Nah, maknanya bahang apa tolak. Tapi tak ada kata Nabi bahang. Nabi royak hari halal sahabat ke apa? Lek dia tu tak harap. Sumpah dengan kata bahang. Orang kafir dia kata bahang, dia kata dia puduh lek Nabi tu. Nah, maka ginilah, pesan ni lah orang-orang kafir duk tuduh pada Nabi Muhammad. Ambihi jannatun, atau ia kena penyakit gila. Jinnah tu gila lah, junun tu lah, majnun. Mari pada lafazullah, junun, majnun, jinnah. Nah, penyakit gila. Dia duk penama orang lah jinnah ni. Kalau jannah tak apa, jannah tu mana syurga, dekat-dekat tu. Kalau jannah mana syurga. Kalau jinnah mana gila. Nah, bunyi nah betullah. Nah, bunyi supaya belakang tu tapi makna lain-lain.
balil ladzina la yu'minuna bil akhirah fil azabi wadhalalil ba'id. Ni kata daripada Allah Ta'ala, daripada pihak Allah Ta'ala, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat tetap beroleh di sana azab seksa yang seburuk-buruknya. Dan di sini tetap berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Orang kafir duk kata walah tu adalah daripada kalangan orang sesat. Orang bukan Islam, orang kafir duk kata Nabi gila, Nabi pendusta tu adalah daripada kalangan orang sesat. Dan orang tidak beriman dengan hari akhirat. Maka Allah Ta'ala kata bahkan orang-orang yang tidak beriman mereka itu dengan hari akhirat fil azabi, di dalam azab seksa yang seburuk-buruknya, wadhalalil ba'id, dan di dalam kesesatan yang jauh terpesong, yang terpesong daripada jalan sebenar. Bukan sesat sikit-sikit saja dak, sesat hulu hilir sungguhlah. Orang tak percaya dan orang tak beriman dengan hari akhirat. Mana orang tak beriman dengan hari akhirat? Iaitulah puasa ni. Puasa dok kata Nabi Muhammad pendusta, Nabi Muhammad gila. Nah, dok kata tak patut, tak munasabah kata orang ni bila hancur dah, sehancur-hancur dah datang nak bangkit. Maka orang ni adalah orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Maka Nabi Tuhan kata orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu mereka akan beroleh azab seksa yang seburuk-buruknya, wadhalalil ba'id, dan kesesatan yang jauh terpesong, dan kesesatan al-ba'id yang jauh. Ya sesat ni kalau dekat-dekat boleh luwek lagi, tak ada. Sesat sikit-sikit dah, sesat jauh ni kau pakai tak temu jalan sebenar lah. Maka orang tak beriman dengan hari akhirat, orang gapo duk kata pada Nabi balas ni itu, orang ni adalah sesat yang jauh sungguhlah. Dan orang sesat balas ni dia duk dalam azab yang pedih sungguhlah, seburuk-buruk azab lah terhadap dia. Ni nak gapo nak kita boleh tahu orang tak beriman tu tuduh pada Nabi Muhammad tu berbagai-bagai cara. Nah, ikut nak kata pendusta, gila, sihir, dalam ayat lain kata sihir. Nah, faham Nabi Muhammad tu kata tu rekoh. Dia duk fikir sendiri, cerita-cerita zaman dulu, tak munasabah kita nak guna. Nah, maka perkataan balah ni ada juga di kalangan masa-masa lain ni pun subhanallah lah. Ajaran Nabi Muhammad tak munasabah nak pakai jamin. Mana hukum di negeri Arab ada juga rasa. Mesentullah belaka. Ataupun ajaran jamin lama dah, lani pesan baru dah, moden dah. Maka subhanallah, tapi uslub susunnya kecek tu tak sama. Nah, sebuah makna tu baitullah ataupun apa Nabi Muhammad buat tak sempurna, Nabi Muhammad ajar tak cukup lagi, kita kena tambah, kita kena beki, kita apa. Ajar itullah lah kau. Nah, tapi jauh dekat ya seolah kata gitu. Sesat tu jauh, sesat dekat ya. Tapi sebuah sesat tu sesatlah manakala dia tuduh pada ajaran Nabi Muhammad itu sebagai dusta dan dia tak beriman dengan hari akhirat. Nauzubillah min zalik. Ni gapo orang kafir terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang-orang hak kecek agama, orang duk pisah nak gapo nak sibah agama tu dia akan temung belaka pasal-pasal ni. Nah, dia akan temung orang kata gitu, kata gini. Maka kita kena sabar. Ya, kena sabar. Kerana orang yang tak beriman dengan berlaku kiamat ni adalah kalangan orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, al-mulhidin,
yang mengingkarkan dan mendustakan mereka itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada khabar-khabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ya dah. Ginilah keadaan orang yang kufur dengan Allah. Maka Allah Taala kata, puak ni adalah sebagai orang yang sesat, jauh daripada kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad lah kita kena pegang kata apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu adalah benar dan baik belaka datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dustanya kembali kepada orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tak percaya pada Nabi Muhammad itulah dusta. Bukan Nabi Muhammad tu dusta dak serupa dengan orang kafir dak kata. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ardi. Telah mereka mengejek-ngejek ni daripada Allah Taala kata, telah mereka mengejek-ngejek dan membuat tuduhan itu, tidakkah mereka melihat apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka dari langit dan bumi. Nah, dia mau tak tengok duk mendustakan ha bakit. Tak tengok ke kejadian Allah terhadap langit dan bumi. Benda ni ada di hadapan mereka. Dapat mata. Langit itu duduk dapat mata. Bumi itu duduk dapat mata. Dan di belakang paling kau tu pun bumi. Paling kau ni bumi. Ita kau atas langit. Ini kejadian Allah Ta'ala berlaku. Dapatkah mereka melarikan diri? Boleh lari tak dari hak kejadian Allah Ta'ala? Duk tak segi kepada akhirat, tak segi beriman dengan akhirat. Duk berasa tak munasabah. Mati dah nak bakit semula tu tak munasabah. Tak ada fikir ke kepada langit bumi yang Allah Ta'ala mengada. Dan tak demo ni tak boleh nak lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kami hendak nasau kami timbuskan mereka di bumi. Kalau takdir Tuhan hendak, in nasya naksib bihimul arda. Kalau bahasa kami hendak, nak widah mau tu tekamuh dalam bumi, boleh tekamuh selalu dah. Pada tak pernah sabar ke mana? Duk kata rekah lagi. Kalau Tuhan nak kamu mudah je. Nak kata banyak mana manusia tu terkamuh. Yang mari ribut, mari boh duk terkamuh dalam tanah tu banyak mana. Ha bakit, ha apa, semua tu lah. Tak tengok kan. Sebentar-bentar je dia Tuhan nak hantar air mari. Seleh habis kawai rumah. Tak fikir. Hingga siapa kena lari, kena apa? Seleh, naik tah Prabu, naik ke apa. Mudah je Tuhan nak buat. Dan tidak buat tak mikir kejadian semula bangkit di akhirat. Dan kalau Tuhan nak tekamuh dalam tanah, boleh tekamuh sebentar-bentar. Ni sebuah bumi. In nasya naksib bihimul ard. Au nusqit alaihim kisafan minas sama. Ataupun kami gugur di atas mereka ketul-ketul dan serpih-serpihan dari langit yang akan menasakan mereka. Kalau tergede Tuhan nak jatuh daripada langit pula sekeping-sekeping jatuh atas kepala mereka, mudah ya Tuhan awak. Tak tengok ke? Nah, tengok punya Tuhan buat lama-lama sekali dah kena ribut, kena lita, kena gapo. Sebentar-bentar ya Tuhan buat. Datang hidup fikir tak munasabah nak hidup semula, tak munasabah nak berlaku kiamat. Ini cara berdalil. Cara ambil dalil di atas kekuasaan Allah SWT. Nah, nak kata banyak mana orang selai air, selai
Kamu dengan tanah. Nak kata banyak mana duk dia gagah-gagah mati sebentar-bentar. Nak kata banyak. Tak tengok kena. Awalam yarau. Adakah tidak lihat mereka itu? Serta mikir. Lihat serta mikir lah. Lihat mata tak jadi. Nah, lihat serta mikir. Nah, kepada barang di hadapan mereka itu dan barang belakang mereka itu daripada langit dan bumi, sekiranya kami kanak bahawa terkamuh mereka itu dengan bumi, ataupun kami nak menggugurkan di atas mereka itu serpih-serpih gitu dah, serpihan tu dah. Serpih-serpih ni kita pada kecek serpih, copain-copain. Nyumari sebutir apa dia? Pain sebutir. Habis gambar. Tapi dia duk buat tu, buat ke benda lain. Hak acaknya buat konyo lah itu. Kalau mari pada langit buat konyo, hama apa konyo. Tak ada buat ke orang sangat dah. Kerana Tuhan kesian belah kepada kita. Nak kita mikir hal tu. Hak kayu, tengok hak kayu besar-besar. Nyamari pain sebutir. Kecu. Lalu tu. Kalau Tuhan nak buat terhadap manusia lah tu pun tak ada apa-apa. Datang tu duk ingkar lagi hal bakit di akhirat sana. Nah, duk ingkar lagi. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya ya di makian itu mengandungi satu tanda yang memberi keinsafan bagi tiap-tiap hamba Allah yang mau kembali kepadanya kepada Allah. Jadi dengan taat dan berbukti. Nah, kalau dia mikir boleh jadi tanda lah, boleh jadi dalil lah. Mudah katanya. Nah, kiamat tetap berlaku. Hancur tubuh badan dah dalam kubur pun Tuhan nak hidup semula boleh. Tuhan ada ilmu, nak tahu segala-gala. Tulang duduk di mana, daging duduk di mana, mati di mana, Tuhan boleh bangkit. Jangan berasa payah. Nah, fikirlah kepada langit dan bumi, yang mana duk berlaku di hari ini, mudah saja Tuhan nak buat gapo-gapo. Nak kambuh, nak hidup, nak mati, nak guruh lita, mari dengan mudah saja. Fikir tengok situlah. Nah, maka hal balas ni bagi orang mukmin itu, nah, bagi orang beriman kepada Allah Ta'ala, bagi hamba yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala, dia boleh fikir sangat. Tu mana abdin munib, dan hamba yang kembali kepada abdin, hamba munibin yang kembali kepada Allah Ta'ala, iaitu hamba yang beriman dengan Allah Ta'ala. Orang yang nak beriman tu tak ada payah-payah sikit. Pada dia tengok benar halau ya. Dia boleh fikir dah hal kejadian Allah Ta'ala, hal kekuasaan Allah Ta'ala. Apatah lagi dia tengok pada langit dan bumi dan lain-lain. Tapi bagi orang tak mikir, nah, tak boleh ambil dalil tak beriman dia dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ini sebagai gapo Allah Ta'ala kenyataan kepada kita berkenaan dengan bakit. Mudah-mudahan jadilah kita ni daripada orang yang sebagai hamba yang murni yang kembali kepada Allah Ta'ala. Jadilah kita ni sebagai orang mukmin yang beriman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kita berkecek tiru orang-orang kafir dok kata kepada Nabi Muhammad. Tak song kau tu, tak song kau ni, tak song ajaran walah ni, tak munasabah tu perkataan orang-orang yang tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Jangan wisalah mulut. Dan selaginya nak boleh yakin kita dengan hari akhirat, nak yakin dengan agama tu kena mengaji. Kalau turut-turut gitu saja tak ada. Nah, kalau duduk dalam kejahilan, dalam tak tahu, dia tak yakin lah. Walau mulut dia pandai kata sekalipun, tapi hati dia tu tak yakin. Kerana ilmu ni adalah satu benda yang heret kita, tarik kita kepada keyakinan. Nah, lebih-lebih lagi benda yang gaib, benda yang kita tak nampak tengok, akhirat, hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukalah mata hati kita supaya kita boleh beramal dengan apa yang
diajarkan oleh Al-Quranul Karim melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadi kita sebagai hamba yang sentiasa ingat kepada ajaran Allah Taala. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.